Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Sanahya dan ini Dialog 3 Penjuru. Sebanyak 329 kes petasis atau batuk kokol yang dilaporkan di seluruh negara membabitkan 23 kematian tahun ini sehingga Sabtu lalu. Dan daripada jumlah itu, Sabah merekodkan bilangan kes tertinggi iaitu sebanyak 181 kes. Petasis menjadi masalah kesihatan utama di seluruh dunia sebenarnya pada abad ke-20 dan terdapat wabak besar petasis yang melanda beberapa negara ketika itu, antaranya di Amerika Syarikat pada tahun 1940-an dan 1950-an. Dan ini bukan penyakit ataupun wabak baharu, tetapi ia mendatangkan panik baharu dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini. Jadi tiga tetamu saya untuk bercakap langsung berkaitan dengan hal ini. Terima kasih kepada Dr. Sakinah Sulong, pakar perubatan keluarga, Medical Mythbuster Malaysia. Terima kasih Doktor, bersama-sama dengan Esra Awani. Seterusnya kita ada Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar perubatan dan kesihatan awam, epidemiologi dan juga biostatik bersama-sama kita di Esra Awani. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga kita ada Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam yang juga ahli majlis penasihat kesihatan awam negeri Selangor. Apa khabar Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih ketiga-tiganya bersama dengan Dialog 3 Penjuru. Kita bercakap khusus berkaitan dengan hal ini walaupun laporan semalam hal dan juga kes membabitkan batuk kokol ini tidaklah membimbangkan, tetapi ia mencetuskan panik dalam kalangan masyarakat terutamanya bila bercakap dan juga berita tular berkaitan dengan kes di Rompin baru-baru ini. Jadi kita nak melihat kepada mukadimah awal berkaitan dengan batuk kokol ataupun petasis ini bersama dengan Dr. Farhan dulu. Mungkin secara mukadimahnya apa yang perlu kita faham berkaitan dengan wabak ataupun penyakit ini dalam keadaan dan juga situasi hari ini? Jadi, Ihsan, kalau saya boleh mulakan dengan apa itu istilah wabak ya. Jadi wabak ni kalau kita tahu apa-apa jenis penyakit di dalam negara kita, kita ada sistem untuk memantau berapa jumlah kes dan sebagainya, dan apabila ada sesuatu nombor kes yang kita telah dapat dengan jumlah yang tinggi dan sebagainya, kita ada pengisytiharan wabak. Jadi dalam kes ini kita nampak bahawa ada lonjakan kes luar daripada normal yang membuatkan kita mengisytiharkan itu adalah satu wabak. Jadi kalau kita ceritakan tentang petasis ataupun batuk kokol ini, secara asasnya ia adalah disebabkan oleh bakteria dan ia merebak daripada satu manusia kepada satu manusia, dan kebanyakan kes-kes ini adalah banyak kalangan bayi ataupun anak-anak muda ataupun mereka yang berumur 5 tahun dan ke bawah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat membimbangkan apabila sebenarnya penyakit petasis ini apabila ia merebak, ia boleh mendatangkan kematian. Dan kalau kita tengok di dalam data di seluruh dunia, kematian akibat petasis ini boleh bercecah hingga 300,000 orang setahun ya. Dan kebanyakan pada mereka yang masuk ke dalam hospital, kalau daripada 100 orang yang masuk, selalunya mungkin satu yang akan meninggal mengikut data di dunia. Tetapi apa yang penyakit petasis ini yang kita harus fahami, ia ialah sesuatu penyakit yang boleh kita tidak kita panggil prevent, ataupun kita boleh preventkan penyakit ini daripada dapat kepada bayi ataupun anak-anak kita daripada ia merebak. Dr. Sakinah, melihat daripada apa yang Dr. Farhan nyatakan tadi, untuk kita melihat kepada sejarah awal berkaitan dengan batuk kokol ataupun petasis ini, bagaimana sebenarnya hal dan juga kes ini, daripada mana awalnya, bagaimana dan akhirnya apa yang dilakukan untuk memastikan bahawa batuk kokol ini diisytiharkan sebagai wabak dan sebagainya? Okey, Ihsan. Sebenarnya batuk kokol ni dulu dikenali sebagai 100 days cough ataupun kita kata batuk 100 hari, sebab dia punya jangka masa seseorang pesakit tu biasanya akan batuk dalam jangka masa yang lama ya. Kalau zaman dahululah. Jadi sebenarnya batuk kokol ni ataupun petasis tadi, dia sebenarnya memang dah wujud daripada mula dikenal pasti pada tahun 1906 ya. Dia punya organisme ataupun kuman yang penyebabnya tu. Jadi dengan adanya imunisasi, vaksinasi,
kes tu ada masa dia naik, ada masa turun. Tetapi kita mungkin sekarang kita mendapati terdapat peningkatan di kalangan kita kata rakyat Malaysia, sehingga kita baru-baru ni digemparkan ya dengan kes yang berlaku dekat Rompin. Jadi dalam kes pertasis ataupun batuk kokol ni dia ada 3 peringkat. Kalau kita kata dari segi klinikalnya ya. 3 peringkat. Peringkat yang pertama catarrhal phase, second is paroxysmal phase, and yang ketiga is convalescent phase. Biasanya dia ambil masa untuk seseorang itu dijangkiti lebih kurang boleh sampai 21 hari. Maksudnya kalau you terdedah dengan orang yang ada kuman tu, you boleh menunjukkan gejala dalam masa 21 hari tu. 3 minggu. So dia memang ambil masa yang lama. Sebab tu kadang-kadang kita tak perasan bila kita terdedah pada orang tu. Kita dah lupa dah. Mungkin kita jumpa orang tu dalam lift, batuk semua 2 minggu lepas. Tapi kita baru menunjukkan simptom selepas 2 minggu. Itu maksudnya incubation period itu boleh jadi selama 21 hari. Dan dalam catarrhal phase, fasa yang pertama, biasanya pesakit dia cuma ada low grade fever. Demam yang tak berapa teruk. Kemudian mata berair. Dan kemudian macam kita kata sesama, lepas tu ada berair hidung ya. Itu fasa yang pertama. Selalunya pesakit jarang dapatkan rawatan pada masa tu. Second, masuk ke paroxysmal phase, kita kata fasa yang kedua, masa ni yang pesakit mula menunjukkan simptom yang teruk. Dia akan batuk. Batuk ni biasanya dia ada whooping. Whooping dia macam dia macam habis nyawa, macam dia batuk sampai ada yang sampai termuntah. Ini very specific ataupun kita kata sangat special features ni pada pertasis. Dan kemudian baru dia akan masuk convalescent phase. Convalescent phase ni biasanya kita kata batuk tu dia dah jadi berpanjangan. Walaupun dia boleh ambil masa sampai berminggu-minggu untuk batuk tu hilang. Jadi inilah peringkat yang boleh berlaku dalam sesuatu jangkitan pertasis. Dan saya rasa sebenarnya dekat Amerika Syarikat pertasis ni sebenarnya adalah the most common disease ataupun penyakit yang boleh dicegah oleh vaksin yang paling tinggi di kalangan kanak-kanak berumur bawah 5 tahun. Jadi sebenarnya pertasis ni bukan penyakit baru. Cuma dekat Malaysia saya rasa dia baru-baru ni kita digemparkan dengan wabak di beberapa tempat lah sebenarnya. Kita jelas apa yang Dr. Sakinah tanya, tapi saya nak beralih kepada Dr. Malina. Bila kita sebut berkaitan dengan vaksin ini, masyarakat akan tertanya lagi, vaksin lagi selepas isu-isu dan juga hal berkaitan dengan COVID-19 lalu. Dan ini mungkin ada dalam kalangan masyarakat melihatnya sebagai satu agenda vaksinasi dalam kalangan rakyat dan juga masyarakat dunia. Hal ini bagaimana untuk kita fahamkan bahawa batuk kokol dan juga ataupun pertasis ini perlu ada vaksinasi, dan juga bagaimana untuk kita kenal pasti ini adalah batuk kokol dan juga perbezaannya dengan penyakit-penyakit lain, contohnya TB ataupun kanser. Okey, kalau kita bercakap tentang vaksin ni, ia adalah merupakan satu konteks yang sebenarnya telah diterima pakai sebelum wabak ataupun pandemik COVID-19. Dan kalau kita tengok dari segi data tu, berdasarkan performance ataupun apa yang telah negara capai, kita sebenarnya telah mencapai fasa menurun ya pada era 90-an dulu. Memang pada waktu tu memang hampir-hampir tidak ada kes batuk kokol, difteria ataupun penyakit-penyakit yang telah dilindungi oleh vaksin dilaporkan. Tapi kita ada cetusan idea dari kelompok individu dalam masyarakat yang menganggap vaksin ini sebagai satu keadaan yang perlu dielakkan. Jadi menyebabkan selepas era 2000 tu ada berlaku peningkatan sehinggalah turun dan naik yang kita perhatikan pada masa sekarang. Tinggal lagi pada waktu pandemik COVID-19 dulu, ia tidak begitu diberikan perhatian sebab waktu tu kita agak sibuk ya dengan wabak pandemik COVID-19. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya vaksin terhadap batuk kokol ni sebenarnya dah lama dah ada. Dan ia telah dimasukkan dalam program imunisasi kebangsaan yang diberikan kepada kanak-kanak ya seawal mereka berusia 2 bulan, dan pada masa ni disatukan dengan
vaksin terhadap 5 penyakit yang lain. Maksudnya bukan setakat diberikan pertasis lah, tapi ada difteria, tetanus, HIV, TB dan sebagainya. Jadi sebenarnya perlindungannya terhadap penyakit-penyakit yang mana vaksin telah di-develop ataupun dihasilkan ni sebenarnya telah lama dicapai dan kita menikmati hasilnya melalui capaian hidup ataupun kualiti kesihatan kebanyakan kita yang berusia dewasa pada masa ini sebab ianya telah diperkenalkan zaman masa kita kecil dulu. Untuk itu kalau dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain, kalau yang Ihsan sebut tadi tentang TB, kanser dan sebagainya, pada masa ini kanser masih belum lagi ada vaksin yang dihasilkan lah. Tapi kalau bisa kata TB itu pun memang dah lama macam BCG itu kan. Tinggal lagi terpulang bagaimana seseorang tu bertindak ataupun respons dia terhadap vaksin yang diberikan. Tidak ada agenda baru, tidak ada perkara-perkara baru sekalipun dalam perkara ini. Yang pentingnya ialah kita lah sebenarnya perlu mencari ilmu tersebut bagi memastikan bahawa kita sentiasa contemporary dengan perkembangan semasa. Maksudnya kalau misalnya kata seorang tu memang dah tak nak ambil vaksin, maksudnya dia mendedahkan diri dia terhadap jangkitan. Itulah yang kita lihat kepada kes-kes sporadik yang berlaku pada hari ini. Dr. Malinda, saya nak melihat sedikit. Doktor mengatakan grafnya mungkin ada satu peringkat ataupun tahun kita tidak mencatatkan kes yang tinggi berkaitan dengan pertasis ataupun batuk kokol ini. Ini mungkin disebabkan keberkesanan vaksin dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kenapa ada waktu dan juga jangka waktu tertentu kita melihat kes ini meningkat dan juga naik kembali dan diperkatakan dalam kalangan masyarakat? Sebab kenapa ini berlaku? Okey, kalau kita lihat di sini ialah penyakit ni, jangkitan batuk kokol ni berlaku kerap di kalangan kanak-kanak. Dan ia juga boleh berlaku di kalangan dewasa ataupun di kalangan warga emas. Tinggal lagi manifestasinya agak ringan. Tidak begitu ketara. Dan di kalangan kelompok yang lebih dewasa ni pula, walaupun kadang-kadang dia dijangkiti, dia tak perasan dia ada jangkitan berkenaan. Dan dalam tempoh tersebut, apabila dia terdedah kepada individu yang rentan, jangkitan tu boleh disebarkan. Jadi dalam konteks tersebut, ia sangat bergantung kepada interaksi semasa, sosial seorang individu dengan individu yang lain. Dan ini juga banyak bergantung kepada majlis-majlis keramaian ataupun event, sesuatu tempat dan sebagainya. Kalau misalnya kata ada berlaku jangkitan dan kemudian sebaran ataupun tularan tu berlaku dalam satu kelompok yang dekat dengan mereka, katalah terdedah dengan individu dalam keluarga yang memang tidak mengambil vaksin. Jadi di situ yang kita lihat ada laporan-laporan yang didokumentasikan. Tapi kalau bisa kata dalam keadaan lain, tularan tetap berlaku, tapi ia berlaku di kalangan mereka yang sudah lengkap divaksin. Jadi di situ walaupun jangkitan berlaku tapi tidak ada kes yang dimanifestasikan secara klinikal. Jadi tak adalah wabak yang dilaporkan. Jadi di situ sangat bergantung pada dua faktor utama yang saya sebut tadi lah, sama ada penurunan antibodi di kalangan dewasa, yang mana apabila berlaku penurunan antibodi mereka dijangkiti tapi mereka tak perasan dijangkiti tapi menjadi sumber pula kepada jangkitan. Dan dalam masa yang sama, kalau ada individu rentan, kanak-kanak terutamanya berusia kurang 5 tahun tidak divaksin, maka terdedahlah individu berkenaan untuk mendapat jangkitan, seterusnya jangkitan yang teruk. Dr. Farhan sebelum ini kerap berkempen berkaitan dengan pemakaian pelitup muka dan sebagainya. Jadikanlah ia satu budaya dalam kalangan masyarakat, bukan sahaja berkaitan dengan COVID-19 dan sebagainya. Adakah waktu ini antara langkah terbaik untuk kita laksanakan, atau bagaimana cara paling tepat untuk kita mengelakkan dari dijangkiti oleh pertasis ini? Jadi kalau kita ceritakan tentang pertasis dan juga tentang pelitup muka, sebenarnya pelitup muka ni dia boleh digunakan pakai pada bila-bila waktu seseorang individu rasa tak sihat. Kadang-kala kalau kita rasa kita demam ataupun kita ada sesama, kita tak tahu apakah penyebabnya. Mungkin ia virus, mungkin ia bakteria dan sebagainya. Kita harus melindungi orang lain dengan memakai pelitup muka. Tapi bila kita cerita tentang pertasis ini, saya tidak suka mengatakan sesuatu yang saya rasa rakyat memang tak akan ikut pun. Tetapi apakah langkah-langkah penjagaan yang kita boleh laksanakan? Dan ibu bapa sebenarnya harus mengambil endah. Kerana perkara pertasis ini banyak berlaku di kalangan bayi. Mereka yang tidak boleh memilih untuk tidak bersalaman. Mereka yang tidak boleh memilih untuk tidak dicium dan sebagainya. Bayi-bayi yang kecil dan sebagainya. Kerana kita harus ingat,
seperti yang Dr. Malina sebut tadi, banyak individu membawa penyakit pertasis ini di dalam badan mereka. Mereka ni mungkin carrier, tetapi dia tak manifestasi di dalam mereka kerana mereka telah dilindungi. Tetapi mereka tidak semestinya tidak boleh menularkan ataupun menjangkiti orang yang mereka jumpa, terutamanya bayi-bayi. Jadi apabila kita sebut tentang majlis keramaian dan mereka berjumpa dan sebagainya, berapa kerap kita nampak dalam keluarga kita sendiri apabila ada bayi baru lahir, ada budak umur 6 bulan, 9 bulan ya. Budak semua comel kan Ehsan kan? Anda sendiri tahu kan? Anak anda pun comel kan? Berapa ramai ahli keluarga yang datang, semua sibuk nak cium. Ya, semua sibuk nak cium pipi, ya, cium di tepi mulut dan sebagainya. Tetapi berapa daripada mereka yang anda sendiri tahu ada penyakit ke tak ada ni? Kerana apabila ini berlaku, kita walaupun tak ada, kita rasa kita sihat, kemungkinan kita ni membawa penyakit tersebut dan memberikannya kepada bayi tersebut. Dan bayi tersebut kemungkinan belum lagi lengkap vaksinasi dia mungkin mendapat penyakit pertasis tersebut. Dan di dalam bayi, walaupun kita kata daripada segi klinikal, bunyi batuk itu ada satu indikator yang sangat ketara. Kebanyakan pada bayi juga boleh mendapat pertasis ini tanpa satu batuk pun. Dia tak batuk, tapi dia ada. Dan ini dia boleh menjadikan dia sangat tidak sihat kerana ada setengah-setengah kes dia batuk ataupun dia punya daya tekanan di dalam dada itu sangat kuat. Ada kes-kes di mana tulang-tulang rusuk pun boleh patah daripada pertasis tersebut dan juga daripada tidak boleh bernafas di dalam bayi dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini adalah sesuatu yang kita harus mengambil kira dan kita harus kisah. Kita tak boleh cakap, alah tak apalah keluarga, takkan tak nak bagi. Tak. Kita sebagai ibu bapa, kita kena lebih pertahankan. Itulah tanggungjawab kita. Kalau kita sibuk nak pegang tangan anak bila kita nak melintas jalan raya, kenapa apabila kita mengatakan tentang perkara kesihatan seperti bakteria dan virus dan sebagainya, kita seolah-olah mengatakan tak apalah, kalau nak kena dah kena. Ya? Jangan kita ada konsep seperti itu. Kerana apabila bayi itu jatuh sakit dan susah, Ehsan, yang susah adalah ibu bapa sendiri. Jadi kalau kita tengok di negara barat dan di kalangan Mak Saleh lah kan, kita panggil orang Mak Saleh kan, jarang sekali kita tengok individu lain akan cium bayi. Ya, kecuali ibu bapa. Ya, benda itu tidak digalakkan kerana perkara-perkara ini. Jadi kita harus mengambil apa yang bagus dan kita harus memastikan bahawa pencegahan ini adalah berlaku. Tetapi, Ehsan, saya ingin ingatkan dan saya ingin tekankan apa Dr. Malina sebut tadi. Pencegahan yang paling utama dan paling berkesan yang terbukti daripada data dan juga daripada keputusannya ialah vaksinasi. Vaksinasi yang boleh dapat di klinik kesihatan secara percuma yang diberikan oleh kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dr. Farhad, ini berkaitan dengan budaya. Doktor memberi contoh di luar negara dan sebagainya. Tapi bila kita bercakap dengan masyarakat Malaysia dan sebagainya, kita meletakkan dua keseimbangan utama, terutamanya berkaitan dengan kesihatan anak-anak itu sendiri, dan yang kedua adalah berkaitan dengan budaya dan juga nilai masyarakat Malaysia. Kalau ada ibu bapa yang datang nak cium bayi dan sebagainya, kita mungkin sebagai individu kita boleh saja bersikap defensif untuk mempertahankan diri kita. Tetapi dalam masa yang sama, macam mana cara terbaik mungkin pendapat daripada seorang doktor untuk jangan cium, jangan pegang pun anak saya, takut ada penyakit-penyakit walaupun ada perasaan kecil hati selepas tu. Okey, saya rasa soalan ni Ehsan lebih bertanya untuk diri sendirilah sebab dia nak tanya macam mana nak bagi tahu kat makcik-makcik aku ni jangan cium anak saya kan. Jadi di sini dia punya nasihat itu ialah kita harus memberikan keutamaan kepada bayi. Ada kalanya kita risau, orang Melayu terutamanya lah, kita risau, kita menyinggung perasaan. Alamak, tak naklah singgung perasaan pakcik, tak naklah singgung perasaan makcik kan. Tapi bila anak itu jatuh sakit, tak ada pun makcik-makcik yang datang telefon, tak apa saya datang jaga anak, tak apa saya duduk hospital, nak duduk 2 minggu, tak apa saya ambil cuti. Ya. Ada satu yang buat macam tu. Jadi kadang-kala sebenarnya lebih elok kita menyinggung perasaan seseorang itu tetapi kita mempertahankan anak-anak kecil ini daripada dijangkiti penyakit tersebut. Jadi cara yang paling elok sebenarnya jangan memberikan mereka exposure yang berlebihan kepada majlis-majlis keramaian. Ya. Janganlah bawa anak tu semua nak keluar pergi pasar malam, pergi tempat-tempat yang banyak interaksi dan di mana kita tak tahu pun orang ni macam mana. Kalau anda tengok ya di Malaysia ini kita tak ada habit macam mana kita bila batuk itu kita nak menutup dengan kain dan sebagainya. Bila kita batuk
dengan sepenuh-penuh hati kalau kita tengok di kawasan luar, semua orang batuk, semua orang bersin ikut suka hati Dan inilah perkara yang kita nak mengelakkan anak-anak kecil ini daripada dikenakan. Dan kalau nak kena cium Tuan Ehsan, yang ini terpulang kepada individu dan keluarga masing-masing. Anda sendiri tahu keluarga anda macam mana. Yang saya faham, kalau ia boleh membuatkan kita bergaduh, elok kita elaklah dan sebagainya lah. Jadi itu saya Ehsan, saya tak dapat nak tolong banyak lah. Itu kita kena fikir sendiri apakah cara yang terbaik untuk kita memberitahu orang-orang yang rapat dengan kita untuk tidak mencium anak kita dengan sewenang-wenangnya. Ya, hal ini sangat penting bila kita bercakap secara terbuka waktu ini. Saya rasa COVID-19 banyak mengajar kita berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Tidak dekat dengan bayi, tidak mencium dan sebagainya. Tetapi saya nak bertanya kepada Dr. Sakinah. Sebelum saya tanya soalan, Dr. Sakinah setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Dr. Farhan tadi? Definitely saya setuju. Actually ada satu lagi Dr. Farhan sebut tentang amalan suka bawa bayi ataupun anak-anak keluar ke tempat yang kita kata sesak. Saya rasa itu satu amalan yang sebenarnya kena ubah lah. Sebab kadang-kadang kita tengok tu baby tu masih kecil. Kita kena ingat kalau untuk petasis ni, dia punya vaksin kita bagi seawal 3 bulan. Jadi apa yang berlaku kadang-kadang yang kita dapati ialah bayi ni dah kena petasis sebelum dia menerima vaksinasi yang dijadualkan. Jadi bila vaksin pun tak ada, antibody terhadap petasis pun tak ada lagi, sebenarnya tak elok kita bawa keluar bayi ni ke tempat khalayak ramai ataupun bila kita buat keraian macam Farhan sebut tadi, nak gomol, nak cium, itu semua sebenarnya amalan yang sebenarnya kita kena jauhi lah. Sebab kena ambil kira dan saya rasa daripada perkongsian kita ni, macam program macam ni yang kita buat ni sebenarnya untuk membuka minda, memberi pengetahuan kepada masyarakat di luar sana, terutamanya golongan dewasa. Sebenarnya bila nak cium baby pun sebenarnya kena minta izin dulu sebenarnya ibu bapa dia. Dan kalau ibu bapa tak izinkan, don't be offended. Sebabnya saya pun sekarang ni tu memang kita belajar kalau kita tengok baby siapa-siapa pun kita tak ada nak cium ke, nak pegang pun you have to make sure you basuh tangan dulu ke, tangan you cuci, because this pertussis especially dia sangat contagious, sangat mudah berjangkit. Dan macam saya kata, kalau you terekspos 3 minggu lepas, you boleh menunjukkan gejala dia. So dan orang dewasa, actually ada study dekat kajian di Amerika Syarikat menunjukkan majoriti anak-anak yang mendapat atau bayi yang mendapat jangkitan pertussis ni ialah daripada family members dia. Family members ni termasuklah ibu bapa sendiri ataupun adik-beradik. Jadi itulah pentingnya kenapa kita kata kalau boleh kita nak bayi ni kalau boleh dia kalau perlu vaksin dah sampai masa dia vaksinkan. Dan kalau yang belum lagi perlu dapat vaksin, belum lagi 3 bulan, yang penting yang lebih bagus ialah ibu yang mengandung dapatkan vaksin terhadap pertussis, ada di klinik-klinik swasta. Itu nombor 1. Nombor 2 ialah elakkan ataupun kurangkan bawa baby keluar ke rakyat ataupun ke tempat awam lah. Sebab masyarakat Malaysia ni macam Dr. Farhan sebut lah, kita punya etika batuk kita kadang-kadang ke laut. Maksudnya kita batuk-batuk je macam tu, tak pandai nak tutup mulut, tak pandai nak basuh tangan kerap. Masa COVID dulu kita takut, tapi sekarang kita dah jadi macam leka balik. So sebenarnya disebabkan oleh itu, untuk melindungi bayi-bayi ni kena amalkan, orang dewasa kena tahu kalau dia ada simptom, jangan dekat dengan bayi ataupun anak-anak ni. Lepas tu kena amalkan etika batuk yang betul. Nombor 3, vaksinkan bila perlu. Maksudnya bila dah sampai masa, vaksinkan anak-anak anda. Jangan kita kata tangguh ataupun tinggal. Dan recommendation yang terbaru ialah bagi ibu-ibu yang mengandung pun memang kita sarankan untuk ambil vaksinasi terhadap pertussis seawal kandungan 27 minggu hingga ke 36 minggu, supaya ibu tu menghasilkan antibody dan antibody tu akan dipaskan atau akan diberi kepada bayi. So, maksudnya bayi tu dah lahir, dia dah ada antibody terhadap pertussis.
Dr. Sakinah, sebelum kita bercakap dengan lebih luas terutamanya hal-hal yang berkaitan dengan petasis dan sebagainya, boleh tak kita nak tahu bagaimana seriusnya petasis ini dalam kalangan orang dewasa dan juga kanak-kanak? Bagaimana untuk kita mengenali gejala berkenaan terhadap apabila ia menjangkiti orang dewasa dan juga kanak-kanak? Kenapa sistem kanak-kanak itu mungkin lebih teruk sekiranya dijangkiti berbanding dengan dewasa? Kita nak tahu time bila ibu bapa nak kena pergi hospital, time bila sebenarnya Hmm. rawatan dan sebagainya. Kalau ada perinciannya, doktor? Okey, sebenarnya petasis ni kalau kita tengok dia kadang-kadang kita boleh even kalau doktor tengok pun secara klinikal, maksudnya tanpa melakukan apa-apa ujian, doktor boleh miss ini adalah petasis. Sebab simptoms dia tu kadang-kadang dia boleh menyerupai jangkitan kuman lain. Ya, banyak kuman lain yang berada dekat keliling kita pun boleh menghasilkan jangkitan seperti itu. Tetapi selalu ciri petasis yang saya sebut tadi, selalunya dia punya batuk tu dia ada whooping, dia macam bunyi maksudnya macam dah hilang nyawa tau. Bila akhir dia batuk, lepas tu dia macam dia tarik macam tu. Itu biasanya kita kata yang boleh memberikan clue pada doktor, this is petasis. Tetapi bagi orang dewasa selalunya dia punya simptom tak macam tu. Simptom dia selalunya batuk-batuk je. Jadi sebab tu susah untuk doktor sebenarnya kesan ini adalah petasis atau tidak. Selalunya kita dapat tahu ini adalah petasis bila anak kecil dalam keluarga tu dia ada batuk yang teruk, ada komplikasi, terpaksa dimasukkan ke hospital. Kat situ kita kesan, oh ini mungkin petasis, dan bila kita jalankan ujian, sah adalah petasis. Biasanya dan macam mana nak sahkan dia ialah melalui ujian darah, PCR ataupun culture. Jadi kita kata secara klinikal kadang-kadang sebagai doktor kita boleh miss, kita boleh sebab dia ada banyak lagi penyebab kuman yang lain, ya. Tetapi bagaimana bila kita perlu bawa seseorang kanak-kanak itu ke hospital, biasanya bila kita dapati ada tanda-tanda bahaya, seperti contohnya dia batuk sampai termuntah-muntah, sampai menyebabkan dia tak boleh nak makan sebab batuk dia terlampau teruk, ataupun batuk dia tu sampai muka dia biru, sampai nafas dia tak boleh bernafas. Itu pun memang kita kena bawa ke hospital. Tapi perlu diingat juga untuk kanak-kanak yang bawah umur 3 bulan, ya, terutamanya kalau ada batuk ataupun demam, tolonglah bawa jumpa doktor untuk diperiksa. Kadang-kadang kita kata bawah umur 3 bulan ni kita sangat risau sebab mereka ni kita kata tahap imuniti mereka memang sangat rendah. Sebab tu kalau mereka mendapat jangkitan, apa-apa jangkitan pun, tapi dalam ini kita bercakap soal petasis, bila diorang dapat jangkitan petasis ni, mereka boleh mendapat komplikasi, iaitu boleh dapat jangkitan kuman pada paru-paru, boleh dapat encephalopathy, maksudnya kurang oksigen dekat otak, mereka boleh mendapat sawan. Jadi dan ada yang menyebabkan kematian. Jadi kita kena berwaspada bagi anak-anak yang bawah umur 3 bulan, bila ada batuk, bila ada sesama, bila ada demam, tolong bawa jumpa doktor untuk pemeriksaan. Dan kalau ada batuk yang berpanjangan yang sampai saya sebut tadi macam ada whooping tu, ataupun sampai biru muka, ataupun disusuli dengan muntah, yang itu memang kita akan fikir, adakah ini petasis, dan kita akan hantar ujian untuk pengesahan. Dia nak sahkan petasis ni biasanya melalui ujian darah. Baik, Dr. Malina, kita melihat kepada dengan jumlah 329 kes tahun ini sehingga ke Sabtu lepas dengan 23 kematian. Kalau kita melihat kepada insiden dan juga kadar kematian petasis di Malaysia daripada 2012 sehingga 2020, 2016 mencatatkan jumlah yang agak tinggi dengan ada kematian juga pada ketika itu dan sebagainya. Dalam masa yang sama, untuk hari ini kita melihat kepada landscape bagaimana kita merawat
vaksinasi kita telah sentuh dan sebagainya, apa yang kita perlu laksanakan dan juga kita perlu tahu. Tadi kita dah tahu Dr. Sakinah menyatakan bagaimana untuk mengenali dan juga memastikan mendapatkan rawatan dan sebagainya. Tetapi pada kadar tahun 2023 ini, apa sebenarnya istilah yang tepat untuk kita pastikan bahawa kita alert dengan sebarang tindakan dan juga pemantauan terhadap anak ataupun golongan dewasa yang terkena jangkitan dan sebagainya. Adakah ketersediaan apa yang ada di klinik-klinik KKM ataupun swasta cukup untuk membantu merawat penyakit pertasis ini? Okey, sebelum saya jawab soalan tu secara terus ya Ihsan, saya nak memberikan sedikit penjelasan tentang whooping cough ni. Dia agak berbeza dengan jangkitan yang lain sebab dia toxin mediated. Maksudnya ia disebabkan oleh bakteria Bordetella pertussis tu, tetapi dia menghasilkan toksin yang bertindak untuk merosakkan sel pada saluran pernafasan dan akhirnya mengakibatkan komplikasi. Jadi maksudnya walaupun secara umum jangkitan bakteria boleh kita rawat dengan antibiotik, tetapi untuk whooping cough ni ataupun pertussis, time factor, masa untuk segera mendapatkan rawatan itu sangat penting. Sebab kadang-kadang kalau misalnya kata individu tu dah mendapat jangkitan agak lama, toksin tu dah dikeluarkan, beri antibiotik, mungkin kesannya agak tidak begitu baik berbanding kalau kita dapat bawa individu yang sakit tu secepat yang boleh. Jadi dalam konteks bagaimana kita untuk mendapatkan rawatan yang efektif, berkesan andainya dijangkiti, ialah saya berpendapat ada beberapa faktor, 1 atau 2 faktor di sini. Yang pertama ialah secara umum bagi mereka-mereka yang mempunyai latar belakang keluarga ataupun anak-anak yang memang langsung tak menerima vaksin, mereka ini perlu berhati-hati. Maksudnya andai kata ada tanda-tanda yang menyerupai pertussis ataupun batuk kokol ni, ataupun masih tak pasti ya, macam Dr. Sakinah sebut tadi fasa catarrhal, dia sama je macam demam sesama, kadang-kadang tak perasan pun dia sebenarnya adalah merupakan keadaan yang agak serius. Jadi untuk mereka yang langsung tak divaksin, teruslah pergi ke klinik untuk diperiksa dan diberikan assurance this is not something yang dangerous ya. Dan satu lagi, kalaulah misalnya kata individu berkenaan batuk berpanjangan yang masih tak sure apa keadaannya, memang perlu segeralah untuk mendapatkan rawatan. Tetapi kalau misalnya kata ia adalah merupakan ataupun individu tersebut sudah divaksin, saya berpendapat tak ada apa perkara sangatlah yang perlu dirisaukan sebab dah ada antibody dengan supported by antibiotics, boleh dirawat dengan baik. Jadi kita ada beberapa perkara sebenarnya, saya melihat ini dari segi epidemiologi ya. Kalau kita perhatikan pada era sebelum tahun 2000 dulu, kita tak risau ya, maksudnya waktu tu kebanyakan kita sangat comply kepada penerimaan vaksin. Tetapi hari ini kita ada kelompok-kelompok yang tidak bersetuju dengan vaksin dan sebagainya. Jadi untuk mendepani wabak yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya boleh diselesaikan melalui vaksin ini, saya berpendapat antara perkara yang kita boleh buat ialah untuk dilakukan kajian dari masa ke semasa untuk melihat berapa ramai sebenarnya kelompok yang enggan divaksin ini. Jadi di sini kita sebenarnya bersedia untuk memberikan kempen-kempen ataupun nasihat dari masa ke semasa bagi kelompok ini terutamanya untuk terus berhati-hati andai berlaku kes-kes melebihi paras biasa atau dalam konteks yang kita sebut sebagai wabak, mereka ini akan segera untuk mendapatkan rawatan bagi membolehkan individu yang dijangkiti tersebut dapat dirawat sebaik-baiknya. Dan juga doktor, satu perkara penting bila kita cakap berkaitan dengan kematian, kita tahu mungkin disebabkan oleh masalah paru-paru, tidak boleh bernafas dan sebagainya. Tetapi secara medikalnya ataupun secara mungkin kepakaran doktor, apa yang menyebabkan kematian itu? Adakah disebabkan bakteria berkenaan? Sebab bila batuk ni kadang-kadang orang menyatakan bahawa dia mungkin disebabkan gatal kerongkong. Dia tidak tahu, mungkin disebabkan oleh paru-parunya bermasalah dan sebagainya. Tetapi antara sebab kematian disebabkan oleh pertussis ini, sebab apa Dr. Malina? Dia yang saya sebut tadi, toksin tu tadi, dia merosakkan sel silia, sel pada paru-paru tu, sehingga menyebabkan kegagalan. Sebab bila berlaku radang, badan kita akan menghasilkan rembesan ya. Memang sistem semula jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada ciptakan kita ni, bila ada sebarang apa foreign body tu kita cuba keluarkan. Jadi biasanya rembesan tu akan ada. Disebabkan dari kegagalan sel silia tadi tu, dia tak boleh nak keluarkan kahak. Bila dah tak boleh keluarkan kahak, dia akan batuk berterusan, batuk tak berhenti-henti. Kalau baca dalam teks perubatan tu dia sebut violent, severe, rapid cough. Maksudnya dahlah teruk,
cepat dia punya tu. Jadi boleh bayangkan kalau batuk berturut-turut dalam keadaan yang sangat teruk, sakit dada sampai tak sempat nak bernafas. Jadi komplikasinya apa? Kurang oksigen. Bila kurang oksigen, apa yang berlaku? Ia akan menyebabkan kegagalan jantung dan kurang ke otak dan akhirnya akan menyebabkan kegagalan organ dan seterusnya boleh menyebabkan kematian. Mungkin yang terperinci-rincinya Dr. Sakinah lah kot, boleh maklumkan dari segi realistiknya yang berlaku sebab-sebab kematian. Tapi di kalangan bayi, simptom tu tak ada. Biasanya mereka akan terus bertukar menjadi biru dan menyebabkan kematian kalau tidak ditangani dengan segera. Tapi secara jelas Dr. Malina, apa beza orang yang ambil vaksin dengan yang tak ambil vaksin kalau dijangkiti? Kalau yang dah ambil vaksin maksudnya dah ada antibodi terhadap bakteria. Bila dah ada antibodi terhadap bakteria tak sempat nak hasilkan toksin tersebut. Faham tak? Sebab toksin tu tadi yang bertanggungjawab menyebabkan kerosakan sel sila. Jadi biasanya macam itulah. Kalau misalnya kata bakteria saja, seorang yang divaksin diberikan antibiotik, dia akan pulih seperti biasa. Dan klinik kita memang sentiasa bersedia dengan semua peralatan dan juga antibiotik berkenaan. Sebelum saya pergi ke Dr. Farhan, saya pasti Dr. Sakinah ada nak tambah daripada apa yang Dr. Malina cakap tadi. Sebenarnya kita kata kenapa kematian berlaku, kita dapati sebenarnya kematian sangat tinggi bagi kanak-kanak bawah setahun atau 3 bulan, especially yang belum lengkap, yang belum terima atau belum lengkap vaksinasi terhadap pertasis. Jadi kenapa ia berlaku? Sebab kalau seseorang tu dia dah menerima vaksin, dia dah ada antibody, jadi apabila dia terekspos ataupun terdedah kepada kuman Bordetella pertussis ni ataupun kuman pertussis ni, sel-sel memori tu dah siap sedia dah. Bila nampak je kuman tu, antibody tu dah memang sedia ada dan dia boleh attack kuman tu tanpa sempat kuman tu menghasilkan toksin yang akan merosakkan paru-paru ataupun saluran pernafasan individu tu. You faham tak? Jadi sebab dia dah bersedia, dia dah memang ada antibody. Tapi kalau seseorang tu dia tak ada antibody, dia akan ambil masa yang lama untuk menghasilkan antibody, 2-3 hari ataupun kata sampai 5-6 hari untuk menghasilkan antibody. Kuman tu dah berjaya menghasilkan toksin dan dah boleh menyebabkan kerosakan kekal kepada saluran pernafasan tu. Itu yang kita kata perbezaan antara individu yang menerima vaksin dengan individu yang tidak menerima vaksin. Dalam hal ni kita kesian pada baby lah selalunya. Sebab selalunya yang kena teruk ni ataupun yang kita kata severe presentation ni bila yang belum menerima vaksin ataupun mereka menerima vaksin tak lengkap. Jadi seperti kata Dr. Malina tadi, you kena bawa anak-anak you kalau dah sampai masa untuk vaksin, bawalah anak-anak untuk pergi vaksin sebab memang ia dah terkandung dalam kita punya program vaksinasi negara kita dah memang berpuluh-puluh tahun dah kita dah ada dalam senarai vaksin yang diberikan secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi bawa je anak-anak yang perlu vaksin mengikuti jadual yang telah kita berikan pada ibu-ibu ni. Bila kita bercakap berkaitan dengan vaksin ini sangat penting daripada Dr. Malina, Dr. Farhan, Dr. Sakinah juga bercakap. Saya percaya mesti ada golongan yang tak suka dengan perbincangan ini bila kita banyak bercakap berkaitan dengan vaksin dan sebagainya. Tetapi saya nak tanya kepada Dr. Farhan, ini penting apabila kita bercakap dengan hal ini. Kalau sebelum ini orang kita tidak ada mendengar orang yang banyak berkaitan dengan anti vaksin, tidak mahu mengambil suntikan untuk kanak-kanak dan sebagainya. Tetapi bila hal ataupun wabak besar yang melanda dunia dan negara, hal seumpama ini kita nampak seperti yang Dr. Malina dan Dr. Sakinah nyatakan tadi, ada kelompok-kelompok yang tidak mahu mengambil vaksin dan sebagainya. Kenapa ada pemikiran seperti ini, doktor? Ini bukan kali pertama kita bincang hal ini, tetapi kenapa masih wujud isu-isu seperti ini? Adakah kepercayaan kepada pengamal perubatan yang ada di dunia ataupun di Malaysia sekarang ini dipertikaikan? Jadi Ehsan suka bertanyakan soalan, kita kena mengupas macam mana minda-minda orang untuk berfikir. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok dan apa kita belajar daripada apa yang kita telah berlaku, apa yang telah berlaku terutamanya sewaktu COVID-19 dan sebagainya, apa yang saya dapat nilai, kebanyakan daripada perasaan keraguan dan ketakutan yang ada di dalam mana-mana individu tentang apa-apa perkara, walaupun vaksin ataupun ubat ataupun cara pengendalian dan sebagainya,
ia adalah apabila mereka tidak memahami ataupun mereka kurang faham ataupun mereka tidak mendapat informasi yang penuh tentang apakah sebenarnya perkara yang harus dilaksanakan, kenapa ini harus diberikan. Dan saya tidak boleh menyalahkan kumpulan-kumpulan anti-vaksin ini tentang agenda yang mereka ingin mempertengahkan. Kerana kalau kita fikirkan daripada apabila kita ke klinik kesihatan dan sebagainya, berapakah jumlah pegawai-pegawai dan juga jururawat-jururawat yang mengambil masa yang secukupnya untuk memberikan perincian yang secukupnya kepada ibu bapa tersebut tentang apakah vaksin yang harus diterima, apakah kepentingan vaksin tersebut, adakah mereka memahami ataupun template yang diberikan hanya kita ikut, kita cakap, oh ini vaksin untuk ini dan sebagainya. Ada tak kita tanya kepada ibu bapa ini tentang apakah mereka memahami tentang kepentingan benda yang kita nak bagi kepada anak-anak mereka ini. Jadi di situ sebenarnya apabila kita mengatakan ada sesuatu masalah, sebenarnya solusi ini adalah daripada dua bahagian, Ihsan. Daripada individu tersebut dan juga daripada kementerian dan juga daripada mereka daripada sektor perubatan tersebutlah. Jadi di sinilah sebenarnya kepentingan tentang strategi promosi dan juga komunikasi kesihatan. Kita tidak boleh menunggu sesuatu berlaku baru kita akan ada reactive response, ya. Kerana ini adalah sesuatu perkara yang sangat against kesihatan awam, ya. Kesihatan awam ini adalah sesuatu yang bukan reaktif. Dia tidak boleh menunggu sesuatu berlaku. Kita harus proaktif, pencegahan, di mana kita memberikan ilmu sebelum mereka tahu ilmu ini diperlukan. Bermaksud, ya, semasa ibu-ibu ini mengandung, ya, kita harus mengambil langkah untuk mendekati mereka dan memberikan mereka dalam selepas anak anda lahir, inilah perjalanan yang kita telah syorkan untuk anak anda. Mereka harus menerima ini kerana apa? Gunakan masa sebelum mereka beranak itu di dalam hospital tersebut. Mungkin 1 hari, mungkin 2 hari sebelum mereka beranak untuk memberikan mereka pemahaman yang khusus tentang apakah sepatutnya anak mereka harus menerima, ya. Kalau kita fikirkan, ya, kebanyakan pada ibu-ibu ini apabila ia melibatkan tentang kesihatan diri mereka, mereka ke hospital, mereka mengambil, ya, rawatan-rawatan daripada doktor-doktor, ya, dan mereka melahir anak di hospital kerana mereka nak yang terelok, mereka nak terbaik untuk diri mereka dan sebagainya. Tetapi apabila ia melibatkan anak mereka pula, tiba-tiba mereka mendapat penderian yang lain. Tak perlulah kita mendengar cakap doktor tersebut, kita guna cara lain. Tak perlulah kita ambil ubat tersebut. Tetapi apabila ia melibatkan diri mereka, mereka mengambil yang terbaik. Tetapi apabila ia melibatkan anak mereka, mereka pula tidak memberikan opportunity, ya. Mereka tidak memberikan peluang kepada anak mereka untuk mendapat vaksinasi tersebut. Tapi kita harus faham, ya, vaksinasi program yang dilaksanakan di negara kita terbukti menghasilkan result ataupun keputusan yang amat bagus. Sebab itu kita nampak ramai orang hidup dengan lebih lama. Tak tahulah itu bagus ke tidak, ya. Ada yang sampai umur 101 tahun, umur 100 tahun pun masih ada bersama dengan kita, ya. Tetapi apa yang kita mengatakan bahawa mereka yang kurang komplikasi, kurang risiko adalah mereka yang mendapat vaksinasi ini. Dan perkara ini sepatutnya tidak menjadi satu isu yang patut didebatkan pun. Kerana ini telah dikenalkan ke dalam negara kita berpuluh-puluh tahun. Ya, hanya beberapa tahun lepas merdeka kita dah ada benda ini, tetapi kita tidak mengujahkannya. Tetapi sekarang apabila sosial media, ya, penularan tersebut, ya, mereka mengatakan ada agenda kerajaan dan sebagainya. Saya ingin tekankan balik, Ihsan. Kalau kerajaan boleh jimat duit, tak perlu bagi vaksin kepada rakyat, dia tak akan baik dia buat lagi satu menara lagi tinggi, ya, mungkin 300 tingkat, ya. Dia tak nak pun spend. Tak ada kerajaan yang nak spend kepada kesihatan. Kerana kesihatan ini dia tak dapat pulangan balik kepada negara dia. Cara dia orang tengoklah, ya. Tetapi cara jangka masa panjang sebenarnya ini adalah satu yang sangat bagus. Sebab itu kerajaan faham, ya, kita bagi mereka vaksin supaya mereka menjadi satu society yang lebih sihat, boleh menumbuhkan, memenjanakan ekonomi, tak ponting kerja, ya, anak diorang sihat, diorang tak perlu ambil cuti dan sebagainya, ya. Kerana itulah kerajaan memberikan wang dana yang sangat besar kepada kesihatan. Kedua, selepas pendidikan, ya. Jadi di situ kita harus faham, kalau kita tak perlu mengeluarkan duit, kerajaan tak perlu keluarkan duit kat sini, kerajaan tak perlu keluarkan duit, Zat. Ya, dia keluar sebab dia pasti itu adalah cara yang paling bagus. Ya, jadi kita tak perlu pertikaikan perkara itu, ya. Dan kepada individu-individu yang anti vaksin, kumpulan-kumpulan yang
selalu mengajak mereka ya untuk tak menerima apa-apa ubatan secara sebagainya. Kita harus ingat kembali, dan saya amat sedihlah kerana kebanyakannya adalah daripada golongan Melayu Islam. Ya, mereka yang mengatakan, sebab kita nampak banyak dalam grup-grup surau, grup-grup usrah yang mengatakan tak perlu mengambil modern medicine ini. Ya, kalau kita ingat dan kita tengok istilah ya, Nabi mengatakan bahawa kita harus makan sebelum kita lapar dan kita harus berhenti sebelum kita kenyang. Tapi kita tak bolehlah fikirkan perkara itu hanya daripada segi konsep makan. Ya, kita harus fikirkan itu daripada segi pencegahan. Kita buat sesuatu sebelum kita lapar tu kita dah makan. Dan sebelum kita kenyang tu kita dah berhenti. Kita mencegah sesuatu itu sebelum ia berlaku. Jadi perkara itu kita boleh guna pakai untuk kesihatan kita sendiri, iaitu pencegah. Ya, hari-hari kita berdoa, hari-hari pergi usrah menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka kata tolonglah bantu kami, lindungilah kami. Vaksin di depan muka, ya. Hanya boleh pergi ke klinik kesihatan, tak nak pergi. Inilah yang membuat saya amat sedih sekali. Dan perkara yang lebih teruk apabila dia mengajak orang-orang lain ke jalan kesesatan ini. Iaitulah saya sangat-sangat geram lah. Kan? Saya sangat terkilan. Kalau kita tidak mahu sesuatu untuk diri kita, tak perlulah mengajak orang-orang lain untuk juram masuk ke dalam gaung kegelapan anda. Baik, dalam kita melihat kepada suasana apa yang Dr. Farhan nyatakan tadi dan sebagainya, tetapi dalam tempoh hari ini, melihat kepada sebuah negara maju, bukan sahaja dari struktur ekonomi dan sebagainya, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan kesihatan, kebajikan rakyat dan juga masyarakat perlu dinilai dan juga diambil perhatian. Dr. Malina, dalam keadaan dan juga situasi sekarang sebenarnya, bila kita bercakap berkaitan apa ketersediaan dan yang perlu dilakukan oleh kerajaan dalam menyediakan perkhidmatan terbaik terutamanya berkaitan dengan kesihatan. Kita tahu hal-hal seperti hepatitis, batuk koko dan sebagainya, tetapi untuk masa depan, untuk kita lebih bersedia dalam apa sahaja jenis wabak, penyakit dan sebagainya. Saya sebenarnya dalam tempoh pasca pandemik ni, antara yang kita cuba harapnya kerajaan dapat percepatkan ataupun segerakan ialah tentang kajian populasi genom. Maksudnya secara terperinci ya, kita perlu membuat satu kajian genetik untuk populasi negara kita bagi membolehkan kita melaksanakan perubatan jitu seperti mana yang telah dilaksanakan kebanyakan negara. Saya pernah bincangkan perkara ini dalam sesi perbincangan lah ya. Kalau di Singapura, Thailand, ya, negara-negara yang berdekatan dengan kita telah pun memulakan genome population study ini sejak beberapa lama bagi membolehkan sebahagian besar daripada penyakit-penyakit sama ada bukan tidak berjangkit ataupun penyakit berjangkit ditangani dengan lebih baik dari sudut untuk melihat kepada kesan jangka masa panjang, dan terutama berkaitan dengan vaksin. Dengan adanya kajian genetik tu, kita boleh mengenal pasti individu-individu yang berkemungkinan ya rentan untuk mendapat komplikasi dan sebagainya, ataupun perkara-perkara yang masih tidak kita ketahui. Sebahagian besar daripada komplikasi, kesan samping dan sebagainya selama ini didokumentasikan secara saintifik, tetapi molekular epidemiologi itu masih tidak begitu jelas. Tetapi dalam mendepani pada masa akan datang ni tidak kita melakukan anjakan kepada struktur perubatan sedemikian bagi membolehkan kita sama seperti mana negara-negara yang lain. Sudah pasti dalam konteks kita untuk menghadapi wabak, kita memang perlu mempunyai pengetahuan ya ataupun surveillance daripada masa ke semasa mengenai penyakit-penyakit yang berlaku di serantau ataupun di peringkat global. Tapi dalam konteks rawatan, kita memerlukan data daripada negara kita sendiri. Dan kebanyakan kita punya vaksin dan sebagainya, ini saya susah sikit nak bercakap isu ni secara terbuka, tetapi dalam konteks kita berbincang ini saya utarakan juga. Sebab negara kita sebenarnya tidak seperti sebahagian negara yang mampu mengeluarkan vaksin secara pantas ya, dan kadang-kadang kita ada politik penyelidikan di situ. Kadang-kadang buat penyelidikan, tapi untuk negara kita sampai sekarang masih kita belum mampu untuk melaksanakan, walaupun di kalangan ahli sains kita sudah pun menghasilkan vaksin untuk penyakit-penyakit di kalangan populasi haiwan contohnya. Tapi ini yang kita perlu terima secara terbuka bagi meneladanilah apa yang telah berlaku di sepanjang COVID-19 sebelum ini dan seterusnya pada tahun-tahun akan datang. Kita banyak bercakap tentang precision medicine pada waktu ini dan kita perlu bergerak ke arah itu bagi membolehkan kita sama-sama bersedia dalam menghadapi apa jua kemungkinan pada masa akan datang.
Dan juga Dr. Sakinah, adakah kita sekarang ini melihat Malaysia bagaimana pace ataupun pergerakannya? Adakah lambat, berada pada sederhana sahaja ataupun bagaimana untuk mempercepatkan lagi proses dan juga mengembling tenaga dalam kemajuan sistem ataupun industri kesihatan di negara ini? Actually, Ehsan, saya rasa Malaysia is not that bad, you know. Even Ya. kita kita masa kita mengalami pandemik COVID, kita adalah antara negara yang saya kira cepatnya dapat mencapai target kita. Di mana kita punya target masa tu kita kata kita nak mencapai lebih 70% at least adult population yang dapat vaksin COVID. Kita dapat capai benda tu. So ia menunjukkan sistem kesihatan di negara kita apabila berdepan dengan wabak sebenarnya we have managed to do it. And ada negara-negara lain termasuk USA, mereka mengalami kehilangan nyawa yang lebih besar, jauh lebih besar daripada kita. So it's something yang sebenarnya kita patut banggakan. Seperti kata Dr. Melina tadi, kita ada pakar-pakar yang sebenarnya setaraf dengan saintis ataupun pakar di luar negara. Cuma seperti yang disebut oleh Dr. Melina tadi, kadang-kadang dari segi R&D ni ataupun kita kata research and development ni, kadang-kadang dia memang memerlukan belanja yang besar. Saya rasa itu adalah satu perkara yang kerajaan patut titik beratkan, patut ambil kita ambil berat, sebab kita nak memastikan fasiliti yang cukup, yang bagus dan juga human resource. Maksudnya kita tak nak ada brain macam orang kata pakar-pakar kita pergi ke luar negara disebabkan tiada peluang ataupun tiada belanjawan, tiada peruntukan yang disediakan untuk mereka menjalankan kajian ataupun untuk melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan bidang perubatan ni. Jadi dari segi kemudahan, dari segi fasiliti kita untuk perkhidmatan, maksudnya bila pesakit memerlukan rawatan, yang itu saya rasa negara kita pun tidak ketinggalan. Sebenarnya kita adalah one of the best country in the world yang kita kata mempunyai sistem kesihatan yang menyeluruh dan mampu milik. Setengah negara lain kadang-kadang tu kita kata even kat UK contohnya, kalau you ada batuk sesama, you kena buat appointment dulu. Kadang-kadang dah baik demam baru dapat appointment untuk jumpa doktor. Tapi in Malaysia not like that. So sebenarnya rakyat Malaysia kita patut bersyukur, sebenarnya kita punya healthcare system kita adalah antara yang the best. Kita nak kita demam hari ni, malam ni kita nak pergi klinik ataupun hospital pun actually tak ada orang halau. You don't need to make appointment. But this is something yang sebenarnya rakyat Malaysia lupa. Sebab tu kadang-kadang kita rasa kadang-kadang orang kata kufur nikmat rakyat Malaysia ni. Tapi saya rasa mungkin satu perkara yang patut kita syukuri ialah kita telah mendapat satu sistem perkhidmatan yang bagus, vaksin pun bagi free. Kalau ada masalah kesihatan kita dapat datang ke klinik ataupun hospital dengan segera tanpa ada halangan, dan kita patut hargai. Dan apa kes-kes yang wabak sekarang yang berlaku, especially yang kita kata yang disebabkan oleh penyakit yang boleh dicegah dengan vaksin, sebenarnya ia berlaku disebabkan hasil kejayaan vaksin itu sendiri. Sebab dah berpuluh-puluh tahun kita program vaksinasi negara kita berjaya, sampaikan penyakit tu kita jarang dah dengar, tiba-tiba dia timbul balik disebabkan terdapatnya penurunan dan penolakan vaksinasi oleh sesetengah rakyat negara kita. Mereka dah jadi timbul ketidakpercayaan kepada sistem kesihatan, pada pengamal perubatan, jadi mereka tolak. Sedangkan macam Dr. Farhan katalah, kerajaan sediakan ini untuk dengan belanja yang besar. Setelah kita tengok pengalaman kita berdasarkan pengetahuan kita, vaksinasi adalah satu cara yang berkesan untuk mencegah penyakit yang boleh memudaratkan dan boleh membawa maut bagi kanak-kanak. Jadi itulah kita patut syukur sebenarnya. Tapi bila dah ramai yang tolak vaksin, penyakit-penyakit macam ni kita akan tengok mula
mula kembali ke dalam masyarakat kita. Saya rasa Dr. Farhan pun setuju dengan apa yang Dr. Sakinah cakap. Banyak diangguk tadi. Tetapi saya kurang ada dalam 2 minit saja, mungkin dalam seorang 40 saat kita nak rangkumkan balik. Terutamanya apabila kita fokus kepada berkaitan dengan batuk kokol ini, apa yang perlu kita faham dari seorang pakar perubatan kepada orang awam, daripada seorang ibu kepada ibu dan juga anak-anak, dan juga daripada seorang bapa kepada masyarakat dan orang lain. Apa yang doktor sekalian boleh katakan? Mungkin saya mulakan dengan Dr. Malina dulu. Okey, untuk kita mendepani kemungkinan berlakunya wabak akibat penyakit-penyakit yang sebenarnya boleh dicegah melalui vaksin, saya menyeru semua untuk tampil ke hadapan, ambil segera vaksin bagi mengelakkan lebih banyak wabak yang berlaku. Kita perlu mengelakkan sebarang kemungkinan yang tidak kita ingini, hargailah apa yang kita ada dan mudah-mudahan segala macam keadaan yang cuba kita elakkan dapat kita tangani yang baik. Ambil vaksin, jangan bertangguh lagi. Dan juga Dr. Sakinah? Saya punya nasihat ialah rakyat Malaysia ni kita kalau boleh kita ni kena jagalah etika batuk, lepas tu jangan bawa anak-anak ataupun bayi kecil ke tempat awam ya, dan kemudian jangan lupa ambil vaksin, lindungi diri anda, lindungi orang sekeliling anda. Bukan saja kita ambil vaksin ni sebenarnya bukan untuk kita je sebenarnya, tapi untuk orang-orang sekeliling kita juga. Dan juga Dr. Farhan, saya buka dengan Dr. Farhan, saya tutup pun dengan Dr. Farhan. Silakan. Jadi Ihsan, untuk saya ada hanya 4 rangka lah kita katakan, sedikit pantun. Anak bayi punca rahmat, jangan dimakan api sejarah yang lalu. Penyakit pertasis boleh diubat, vaksin pencegah nombor 1. Ketiga-tiga sepakat dalam dialog 3 penjuru berkaitan dengan vaksin dan juga vaksinasi dan sebagainya. Ini adalah penting. Ini bukan agenda untuk kita membawa isu dan juga hal berkaitan dengan vaksinasi, sebab ini adalah berkaitan dengan sakit, penyakit, apa penawar dan juga apa ubatnya. Terima kasih Dr. Sakinah Sulong, pakar perubatan keluarga, Medical Mythbuster Malaysia. Terima kasih Profesor Mada Dr. Malina Osman, pakar perubatan dan kesihatan awam, epidemiologi dan juga biostatistik, termasuk Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam yang juga ahli Majlis Penasihat Kesihatan Awam Negeri Selangor. Perbincangan ini cukup bermanfaat, cukup bermakna, terutamanya dalam situasi dan juga kita mendepani pelbagai penyakit, pelbagai wabak masa dan juga sekarang ini. Apapun yang penting, tanya pada diri sendiri sama ada untuk kita baik atau tak. Doktor sebut tadi, ambillah vaksinasi, jangan mudaratkan diri sendiri dan juga jangan mudaratkan orang lain. Terima kasih kepada anda yang menonton. Saya Ihsan Yahya, ini Dialog 3 Penjuru. Assalamualaikum dan jumpa lagi.